Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Imamil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Aisyah Qaryah Sungai Mengulu, Langkawi, Permata Kedah, Tuan Haji Osman. Yang dikasihi tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang kekal istiqamah mengimarah masjid kita, solat maghrib berjemaah kita dan kuliah maghrib kita pada malam ni buat kesekian kalinya. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur itu adalah tertentu bagi Allah, Tuhan kita, zat yang wajibal wujud, penuh padanya segala sifat-sifat kesempurnaan, yang mustahil atasnya segala yang bernama kekurangan, di atas limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah, kasih sayangnya jugalah kita terpilih sekali lagi untuk dimuliakan sebagai tetamunya yang mulia di dalam rumahnya yang sangat mulia pada malam ini. Seronoknya orang yang berkawan dengan masjid, orang yang mendamping dirinya dengan masjid, orang yang menggantung hatinya dengan masjid. Orang-orang ni adalah orang-orang yang dipuji oleh syarak. Tuan-tuan, orang yang menggantungkan hatinya dengan masjid adalah orang yang akan mendapat perlindungan arasy Allah. Pada hari tidak ada naungan di negeri akhirat besok melainkan naungan arasy Allah. Mereka yang disebut oleh Nabi di antara 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang dia mendapat naungan arasy Allah pada hari tidak ada naungan, makna tidak ada bayangan. Hari itu hari kiamat. Siapa dia? Orang macam tuan-tuan, orang yang menggantung hatinya, yang teringat maksudnya dalam hidupnya hari-hari, dalam waktu-waktu yang dia diberi oleh Allah hidup di bumi ini, subuhnya, lohoknya, asaknya, maghribnya, isyanya, hatinya bergantung dengan masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila kita mati, tak ada lagi lah yang kita dapat bawa nak pergi di sana, melainkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bila kita hidup, kita boleh mai masjid, kita boleh mai berjemaah, kita boleh mai semayang jemaah, mengaji kitab, kuliah, tazkirah, pengimarahan masjid, buat amal yang soleh di atas
kesempatan yang Tuhan bagi ni. Mati, habis kita. Tutup buku. Kecuali 3. Ni mukadimah tuan-tuan, tak ada dalam kitab ni. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati saja anak Adam ni, terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama kata Nabi, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah dia. Dia buat amalan dalam hidup dia, dia mengeluarkan impak pada jalan Allah, sedekah yang berterusan pahalanya. Orang yang wakaf, dia wakaf bidang tanah dia untuk kepentingan Islam, untuk masjid, untuk kubur, untuk pendidikan agama, dia wakaf berterusan. Seronok saya dengar Tok Imam Abang kata ada adik-beradik kita di Sungai Mengulu ni yang wakaf tanah yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya. Jangan lupa niat wakaf kita itu untuk pahalanya ya Allah, untuk ayah dan ibuku. Tuan-tuan, di antara yang Nabi Abang akan berterusan pahala dia ni, kita wakaf Al-Quran. Saya pernah sebut dulu kan, wakaf Quran. Saya dengan Yayasan Amal ni pergi sampai ke Afrika, ke Kemboja. Masa di Afrika berebut banyak ketua mai Quran. Kita wakaf Quran itu selagi orang duduk manfaatkan dia tuan-tuan, selagi itulah pahala berterusan, selagi itulah berpanjangan. Kita wakaf telaga, itu juga adalah wakaf yang disebut langsung oleh Nabi SAW. Orang memanfaatkan air, tak kira untuk dia minum, jiran tetangganya minum, binatang-binatang ternakannya minum, air yang dimanfaat mengalir itu, mengalirlah pahala kepada kita. Macam kita wakaf tanah tuan-tuan. Saya pernah, waktu saya jadi Tok Qadhi daerah dulu, tanah tu bukan kat masjid pun Tok Imam. Tanah tu masa saya di Yan, mari satu perempuan, 2 perempuan main depan saya. Dia tak ada siapa. Jadi bila dia meninggal, ahli warisnya tentulah pergi kepada pihak-pihak. Ada juga ahli waris, tapi dia nak hak bahagian dia. Bahagian dia. Dia tinggal dia dapat pahala tak? Dapat. Tapi dia nak hak yang clear. Tapi wakaf dia tanah bendang. Masjid jauh daripada bendang tu, tapi dia wakaf untuk masjid tu. Masjid tu akan manfaatkan tanah itu untuk kepentingan masjid tu. Lagi mana bendang itu hasilnya ada, dia kata saya nak pakai dulu. Ramailah biar masjid pakai dulu tanah bendang tu, maka dimanfaatkan oleh dia sampai dia meninggal. Lepas itu wakaf tanah itu akan berjalan dengan diserahkan nazir amanahnya kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Jadi tak boleh. Bila wakaf ni dia tak boleh lah. Wakaf ni kita serah tanah tu pada Allah. Itu. Jadi pahalanya berterusan sampai bila-bila. Sebab tanah tu dia duduk tahun tu, jadi besar sekali pahalanya. Jadi tuan-tuan, orang dulu-dulu ni wakaf 3-4 elung, 5-6 elung biasa tuan-tuan. Lah ni kita wakaf kaki je pun. Tu pun dia kata ni cik tak mau wakaf ke? Wakaf kubur kami kempen kaki RM30. RM30 dah buat pelak. Dia kata tak apalah saya wakaf sekaki. Sekaki lah, dia pun ada 2 kaki. Kan? Orang dulu wakaf sampai selung 2 kelung. Ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Betul bahagialah ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang memikirkan akan manfaat untuk mak bapak setelah mak bapak itu telah pergi daripada dunia ini, masih lagi kekal dalam ingatannya dan diutamakan oleh anak-anak yang betul bahagia ini untuk ibu ayah mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala sekalian. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan, saya dalam mukadimah kuliah ni nak sebut sikit pasal saya percaya dalam ramai-ramai tuan-tuan ada juga yang terima ada satu video yang dihantar melibatkan sejumlah doktor yang bercakap. Ada orang putih, ada daripada Britain, ada daripada Jerman, ada daripada macam-macam negeri. Depa ni bercakap, depa ni bagi tahu bahawa COVID-19 ni tak betul. COVID-19 ni muhung aja. Dia tak perlu penjarakan, dia tak perlu pakai mask, dia tak perlu macam yang duk ada ni. Satu orang tu dia kuat Kristian, dia kata ni setan punya, dia satanik punya. Jadi saya sebut ni sebab dalam keadaan di mana hari ini tuan-tuan, fakta menunjukkan bahawa jumlah mereka yang terlibat dengan kes COVID ni di seluruh dunia sudah mencatat hampir 1,5 juta, 1,60,821. Itu yang kena COVID. Yang mati pun dah 1,428,000 yang mati. Jadi dalam waktu di mana negara-negara di dunia ini sedang bertarung dengan COVID, tiba-tiba muncul sekumpulan yang mendakwa mereka ini doktor dan saintis, bagi tahu kata yang ni adalah tak betul. Kita tak tahu depa ni siapa. Bukan ada satu siapa-siapa boleh kata mereka ni adalah pihak-pihak yang betul-betul. Bukan United Nation, bukan dia pertubuhan antarabangsa yang kita kenali, tidak. Tapi sekumpulan yang mendakwa mereka saintis. Jadi yang saya sebut sebab saya bimbang, ada ustaz-ustaz mana nanti pergi pakai benda ni bercakap kepada awam, bercakap kepada masyarakat, sehingga berlaku pecah belah kepada orang awam di dalam mematuhi apa yang diperintahkan oleh ulil amri. Nampak tak tuan-tuan? Allah perintah kita ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu akan Allah, taat kamu akan Rasul, taatlah akan ulil amri di antara kamu, selagi mana dia tak suruh perkara yang melanggar perintah Allah. Baru-baru ni tuan-tuan, ada satu orang sampai kena tangkap dia di Terengganu. Pasal apa? Pasal dia ni sakit hati sangat dekat para ulama ni. Dia geram dengan menteri agama, dia geram dengan ulama. Pasal apa? Pasal apa yang duduk ikut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ni. Pasal apa? Tak ikut Quran, dia kata tak ikut hadis. Yang duk semayang jarak-jarak jauh-jauh ni, dia maki tuan-tuan, dia cakap benda-benda yang sangat kotor, menghina ulama. Sampai polis pergi tangkap dia. Saya pun tengok dalam dia punya Facebook, dia buat keluar ayat-ayat Quran, dia buat keluar sedutan ceramah, dia buat keluar pandangan penceramah tertentu, ya, yang bercakap mengajak supaya kita tak usah duduk pakai WHO. Kita kena faham bahawa ulama-ulama mereka itu dirojok oleh pihak pemerintah, oleh ulil amri, oleh kerajaan, bukan tinggal. Dan ulama-ulama ini adalah mereka yang sebenarnya ada siqat, mereka itu dipercayai dalam masyarakat. Para mufti, mereka itu dilibatkan bersama oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan. JAKIM tidak ditinggalkan. JAKIM tidak tinggalkan mufti-mufti negeri. Jadi tuan-tuan jangan duk terpengaruh. Saya bimbang, takut bila video ini tersebar, nanti akan ada orang yang akan bercakap dalam masyarakat sehingga berlaku hasutan, supaya masyarakat awam jangan patuh lagi dah.
Ni pakai apa ni, pelitup muka ni tak payah. Semayang pun duduk dekat-dekat, rapat-rapat. Sedangkan ulil amri belum keluarkan perintahnya. Jadi muslimin muslimat sekalian, tidaklah para ulama itu mereka mengistimbatkan hukum, melainkan berdasarkan kepada kaedah, qawaid fiqhiyah. Kita ada maslahat yang mesti dijaga. Kita ada daruriyat khamsi, maqasid syar'iyyah, asy-syar'iyyah yang mesti dipertahankan oleh pemerintah. Wajib menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Ini adalah tanggungjawab pemerintah. Dan pemerintah, kepimpinan, mereka tidak meninggalkan kumpulan yang menasihatkan mereka dalam perkara agama, iaitulah para ulama. Jadi ulama yang mempunyai tanggungjawab menasihati pemerintah adalah seperti yang berada di kepimpinan majlis-majlis fatwa negeri, kan? Itu para ulama, ahli-ahli majlis agama Islam, mereka yang berada dalam itu ada ulama menasihati raja. Ahli-ahli majlis fatwa yang dilantik dengan perkenan kepada Yang Maha Mulia Tuanku akan bermesyuarat, akan duduk memberikan kepada mufti, akan input untuk mufti berada di dalam kelompok yang lebih besar di peringkat kebangsaan, untuk berada dengan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tentu kena faham. Jadi muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya bimbang pasal orang boleh sahaja create benda tu. Mereka boleh saja pilih siapa-siapa dan kemudian mereka duduk dalam tu, dan kemudian mereka boleh lontarkan di tengah-tengah media maya. Dan orang tu boleh je cakap, saya profesor sekian-sekian daripada sekian-sekian-sekian, saya adalah doktor daripada sekian-sekian daripada sekian-sekian, dan dia boleh mendakwa bahawa ini semua bullshit, ini semua bohong, ini semua tipu yang menyebabkan berlaku pecah belah. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan ini apa sikap kita? Sikap kita adalah mesti terus mematuhi apa yang diputuskan oleh ulil amri kita. Ini adalah perintah agama kita. Selagi dia tak suruh kita melanggar perintah Allah, kita semayang jarak ni tuan-tuan, hukum asal dia pun bukannya wajib, bukan rukun semayang, bukan syarat sah semayang. Makruh memang betul, tapi fatwa di belakang telah dikeluarkan. Al-Azhar pun mengeluarkan fatwanya bahawa hukumnya adalah harus dan tidak makruh biduni karaha atau bighairi karahatin. Jelas. Pasal apa? Saya baru sembang dengan anak saya di Mesir. Di sana ni tuan-tuan, rakyat dia ramai. Rakyat dia, kita ni baru dalam 30 juta. Mereka tu dalam 90 kat 100 juta kot, lagu tu lah. Jadi rakyat dia ramai tuan-tuan. Tapi masjid-masjid utama dia, masjid yang rasmi, mesti masuk dengan penjarakan, mesti masuk bawa sejadah, mesti. Dia cuma tak ada, saya kata apa yang tak ada? Yang tak ada adalah test berapa tu. Hak kita tu dia tak ada. Hal lain dia nak masuk, dia kena, kalau Masjid Al-Azhar itu dia ada pengawal tu. Nak masuk mesti kena ada sejadah, mesti pakai pelitup muka nak masuk semayang. Tapi kalau masjid tak rasmi, kecil-kecil, dia masjid banyak, kecil-kecil tu yang tu tak dan, sebab dia pun 100 juta. Macam di Indonesia, dia bukan ada sistem macam kita. Indonesia ni berapa? Dia dah 500 ribu lebih. 500 ribu lebih dah. Tapi dia tak ada gelang pink, dia tak ada kuarantin macam kita yang bersistematik ini, menyebabkan berlaku rebakan jangkitan yang lebih cepat. Jadi dalam keadaan kerajaan hari ini bertarung tuan-tuan, tiba-tiba datang benda-benda yang seumpama ini. Ada pula ustaz-ustaz tertentu pergi duduk tembak dalam masyarakat, sehingga menyebabkan ada awam yang terpengaruh dan mempertikai otoritinya para ulama yang dibiarkan membiarkan dalam dakwaan mereka.
pihak pemerintah terus menggunakan SOP WHO. Jadi ini adalah satu perkara yang malang. Jadi sebagai seorang yang bertanggungjawab dengan kerajaan, khususnya dalam negeri kita, saya sangat mengharapkan semua masyarakat, ahli masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan bahawa kita dan semua anak cucu kita berada dalam keadaan mematuhi SOP supaya kita dapat menjarakkan, menjauhkan, bahkan sama-sama selamat daripada ancaman virus COVID-19 ni. Yang kita doa, kita minta ampun pada Allah atas salah dan dosa kita, dan kita doa supaya virus ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasihan belahnya, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan kita dalam PKP ni, tuan-tuan, nak habis 31 Disember bulan depan. Mudah-mudahan masuk tahun 2021 kita boleh balik kepada asal. Mudah-mudahan kita doa, walaupun sebenarnya kita macam melihat gelombang ketiga sedang di hadapan kita, tuan-tuan. Kita yakin bahawa Allah dengan kuasanya yang kun fayakun, kalau Allah kata jadi, jadilah, maka mudah-mudahan kesian belah Allah itu akan menyemut kita dan diangkat wabak ini. Kita sambung kuliah kita, tuan-tuan. Kita menggunakan kitab Mastika Hadis, jilid yang pertama, muka surat 20, bab sebenak-benak perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Muka surat 19, tuan-tuan. Kitab Jawi no, muka surat 19. Kita duduk dekat huraian Tok Musannif pertama, penulisan hadis-hadis Nabi. Kita duduk cerita tentang hadis berkaitan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma ni, yang dia cerita macam mana dulu-dulu dia duk tulis. Bila dia dengar, dia tulis. Dia seorang yang mahir menulis. Apa dia dengar dari Nabi, dia tulis. Apa dia dengar dari Nabi, dia tulis. Sampailah dia kata tiba-tiba ada sahabat lain Quraisy berkata kepadanya, fanahadni Quraisyun, tiba-tiba dihalang oleh orang-orang Quraisy. Makna sejumlah sahabat yang lain halang dia dengan menyebut bahawa taktubu kulla syai'in tasma'uhu, kamu tulis semua ke? Kamu tulis semua hang dengar ke? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha, sedang Nabi Muhammad itu adalah manusia macam kita yang dia bercakap dalam keadaan marah dan juga dalam keadaan suka. Maka kata Abdullah bin Amrin atau Abdullah bin Amru ini, dia kata fa'am saktu anil kitabah, aku pun berhenti daripada menulis. Aku pun jadi dengar lagu tu, dia kata aku berhenti tulis lah. Sehinggalah kemudiannya dia berjumpa dengan Rasulullah dan menyebut perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'auma'a bi isbihi ila fi, kemudian Nabi angkat jari dia, Nabi tunjuk kepada mulutnya, lalu Nabi bersabda, uktub, tulis oleh kamu, tulis wahai Abdullah bin Amru. Nabi kat jari telunjuk, Nabi tunjuk dekat mulut dia, lalu Nabi kata uktub, tulis oleh kamu. Fa wallahi au fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku, jiwaku di dalam kekuasaannya, ma yakhruju minhu illa haqqun, tidak keluar daripada mulut aku ini melainkan yang benar. Jadi Nabi suruh tulis. Jadi tuan-tuan, di dalam memahami hadis ini, Tok Pengarang membahagikan kepada beberapa bab yang kita panggil sub topik kecil. Maka yang pertama disebut, yang pertamanya penulisan hadis-hadis Nabi. Kata Tok Musannif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala membawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Baginda adalah sebagai seorang maha guru yang diberi tugas mengajak, maka segala yang terbit dari baginda, sama ada perkataannya atau perbuatannya,
ataupun takrirnya, yakni ketiadaan larangannya mengenai perkara-perkara syariat adalah semuanya berupa pelajaran, dan tiap-tiap pelajaran itu ada sahaja orang yang menerimanya. Tuan-tuan, Nabi SAW Allah hantar mai ke dunia, untuk bawa apa? Untuk membawa syariat Islam, syariat agama kita. Untuk siapa? Kepada seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk orang timur ataupun orang barat, tetapi untuk semua, kafatan linnas, semua manusia seluruhnya. Nabi diutuskan sebagai rahmatan lil alamin. Perutusan Nabi itu adalah merupakan rahmat daripada Allah untuk seluruh alam ini. Jadi syariat hak Nabi bawa untuk seluruh umat manusia ini, Nabi telah pun sampaikan. Apa hak Nabi sampaikan? Nabi cakap, Nabi mengajak, Nabi abang, Nabi bagi tahu. Apa Nabi bagi tahu? Nabi bagi tahu itu ada yang dalam tauhid akidah, ada dalam syariat ibadah, ada di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syakhsiyah akhlak. Nabi bagi tahu. Nabi bukan sahaja bercakap, Nabi juga menunjukkan dalam bentuk perbuatan. Itu juga kalau kita mengaji hari itu kita dah faham, yang disebut hadis itu bukan sahaja cakap, bukan sahaja suruh buat muru auladakum, suruh perintah anak-anak kamu. Makna ayat itu ayat perintah, kan? Sallu, semayanglah oleh kamu, ayat itu ayat perintah. Nampak tak? Tetapi dia juga melibatkan Nabi melakukan sesuatu yang dilihat, disaksikan oleh para sahabat. Contoh, sahabat tengok Nabi cium anak Nabi, cucu Nabi Hasan Hussein. Sahabat tengok, dari situ keluar hadis, kan? Nabi tengok, sahabat tengok, saya tak salah saya sahabat tu bernama Sayyidina Al-Aqra' ibn Habis. Dia ni ada 10 orang anak. Dia ni orang pedalaman sikit, dia agak kebaduiannya, agak-agak ulu sikit, jadi dia kasar. Jadi dia tengok-tengok Nabi satu hari sedang cium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya, cucu baginda. Jadi dia kata, Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak. Nabi cakap tak? Nabi tak cakap, Nabi buat, Nabi cium. Daripada situ terbit hadis, perbuatan dan juga perkataan. Sebab Sayyidina Aqra' ibn Habis, dia kata, Rasulullah, aku ada 10 orang anak, tidak pernah aku cium walau satu orang pun. Lalu Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Ini pernyataan, ayat pernyataan. Tadi ayat suruh, ayat perintah. Sallu, muru, ayat perintah. Ni Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan dikasihi, dia tidak akan disayangi. Maksudnya apa? Maksudnya nak habaq kat Sayyidina Aqra' bin Habis, kalau kamu tak sayang, nanti kamu tidak disayangi. Macam tu. Kalau kamu tak disayang, kalau kamu tidak disayangi, malanglah. Maksudnya, nampak tak? Man la yarham la yurham. Siapa tak kasih, dia tidak dikasihi. Orang yang tidak kasih, dia juga nanti tidak dikasihi. Bahkan na'udzubillah, dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kasih sayang itu dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkannya jauh di dalam akar umbi agama kita ini adalah tersebar dengan rahmat, dengan kasih sayang. Sebab tu Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan jadi rahmat untuk seluruh alam.
hak kasar berubah jadi lemah lembut, hak kedekut berubah jadi pemurah. Nampak tak? Hati yang keras berubah menjadi hati yang lembut. Itu Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata di sini sama ada perkataan atau perbuatan Nabi, atau perbuatan Nabi. Nabi buat, kita pun tiru. Sallu, semayang oleh kamu, kama ra'aitumuni usalli, macam mana kamu tengok aku semayang. Nampak tak? Kan? Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku, hei kamu semua, manasikakum, cara kamu nak buat kerja haji. Tengok Nabi buat, tiru. Macam tu. Sunnah ni Nabi buat, ikut. Macam mana Nabi berpakaian, macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi makan, macam mana Nabi minum, itu juga sunnah. Sunnah dalam ibadat, sunnah luar ibadat pun sunnah. Ada yang tak boleh lah, kan? Ada sunnah Nabi yang kita haram ikut. Nabi menikah lebih daripada 4, haram, tak boleh. Itu. Ataupun takrirnya makna ketiadaan larangannya. Kadang Nabi tak larang, tapi benda tu boleh saja. Nabi tak larang. Orang jamu Nabi makan dhab, apa Ustaz Mizan, al-bewa, pasiang. Dhab ni bewak, tapi bewak pasiang. Jadi Nabi tak makan bewak pasiang, tapi Nabi tak larang sahabat makan bewak pasiang. Ada kawasan yang makan bewak pasiang. Nabi tak pernah makan bewak pasiang. Gitu. Jadi hukumnya boleh, silakan siapa lalu makan. Saya, mereka nak kena saya, tak lalu nak makan saya. Nampak macam apa tu. Kita kot belah ni bewak kita duk tengok, kan? India duk ligan, kan? Ya Allah Tuhan ni. Jadi kita nak makan ke mana? Bewak pasiak ni tuan-tuan, kalau di satu masa zaman saya duk mengaji dulu, orang duk buat balik mai Malaysia ni, waktu tu bukannya ketat macam lah ni. Masa zaman dulu kita duk mengaji, bewak pasiak ni dia tahan. Tu orang duk panggil dhab, orang duk buat minyak dhab, kan? Siapa nak Ustaz Mizan dah jual minyak dhab. Minyak dhab tu tuan-tuan, dia tahan bubuh dalam beg tu. Berapa lama dia duduk dalam beg, daripada Mesir tu nak sampai ke Malaysia ni berapa lama, balik sampai di rumah buka, tak ada masalah. Dia hidup dalam beg tu, tahan. Bukan takat lagu tu tuan-tuan, nak sembelih dia, sembelih, gantung dia, nak bagi dia cepat mati tu, gantung dia, sembelih ni sampai habis dah, tinggal kepala, tinggal sikit dah, gantung dia. Darah duk menitik tu, kepala dia duk cangak gitu, punya dahsyat. Tu yang dia suka sangat minyak dhab tu. Dia kata, kepala sampai tinggal sikit pun dia dhab. Tapi saya tak lalu. Mereka buat sup tuan-tuan, buat sup, buat ubat. Mereka nak jamu saya makan. Saya ni tak apa nak jenis, tak apa nak erti makan sama. Saya masa duduk mengaji di Mesir tu, ada satu kawan Arab saya, dia cerita lah, tapi cerita betul lah. Saya tak boleh lupa kat cerita ni pun. Kawan ni dia duduk dekat piramid tu, piramid di Giza. Jadi dia jemput saya pergi di rumah dia dengan beberapa orang kawan. Jadi kami pun pergi lah. Dia Arab ni dia sangat memuliakan tetamu. Bila kita pergi dia jamu banyak-banyak. Ya Allah, satu talam tu, jenis satu talam besar, dia goreng nampak macam ayam. Saya ni orang susah, maklum orang susah ni kalau boleh jumpa ayam lah, lah kan. Dulu demam boleh minum Melo lah kan. Jadi ada orang macam tu no, demam mak dia jamu ayam Melo. Pasal apa? Pasal susah, kan. Jadi saya tengok dia jamu macam ayam. Jadi saya pun makan dengan sedapnya. Waktu tu dalam kepala saya ayam lah.
Dia pun ada satu kawan saya hidup dia kata, tahu tak apa dia? Ayam ah. Ayam. Cuba tengok betul-betul macam kucing tu. Bila dia sebut kucing saya ni, terus dia ubah dalam kepala tu. Saya tengok dia kecil sungguh, macam kucing. Hai. Saya terus berhenti. Dia jadi tak lalu makan. Lepas tu Arab tu dia perasan bila kita cakap Melayu, dia tak faham. Tapi hak dia nampak, dia tahu. Dia tengok-tengok saya berhenti. Dia kata, "Leh, ya Yusuf, leh." Leh tu limaza ya Yusuf. Anta bitikhtishi ni makna anta maksuf, anta tastahi maknanya kamu malu kah? Bitikhtishi ni bahasa pasar dia. La ana Syab'an bukan Sya'ban. Sya'ban Ramadan tu, Syab'an kenyang. Aku kenyang dah. Dia terus kata la. Arab kalau dia buat la lagu tu, dia bukan kata la ya. Dia buat lagu tu maknanya double la lah. Jadi Arab duk main ni, kalau dia nak langkah masuk, tak bagi dia masuk, buat macam tu ya. Tak kata pun buat macam ni, dia faham lah. La. Dia main duduk tepi saya, dia kata anta maksuf. Mana hang malu ni? Aku suap dia pegang, dia suap, dia duduk tonyoh dalam mulut. Tuan-tuan bayang kan, nak Baman kita nak terpaksa makan macam mak duk paksa makan ubat tu. Kita kenyang lah, khalas cukup kan. Macam tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Nabi tak makan dhab, tapi Nabi tak larang sahabat makan dhab. Tapi bukan bewak kita bewak kita tak boleh haram. Bewak pasiang. Dhab itu adalah bewak pasiang. Mengenai perkara-perkara syariat adalah semuanya berupa pelajaran belaka, dan tiap-tiap pelajaran itu ada sahaja orang yang menerimanya. Jadi sebahagian besar dari sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam menerima hadis-hadis itu dengan menghafaznya. Jadi kebanyakan sahabat depa tu menghafaz hadis. Kan? Kebanyakan sahabat mereka menghafaz hadis yang mereka terima dari Nabi. Mereka dengar, mereka terus hafal. Orang Arab ni dia mempunyai kekuatan hafalan yang sangat kuat. Kita pun tahu kan macam mana mereka boleh sambung silsilah tu. Silsilah tu mereka sambung sampai Nabi Adam. Hafalan orang Arab sangat kuat. Jadi kebanyakan daripada sahabat Nabi SAW, mereka menerima hadis-hadis itu dengan cara menghafalnya dalam dada masing-masing. Dalam pada itu ada juga sahabat-sahabat yang pandai menulis. Celah-celah tu ada juga sahabat ni pandai tulis. Mereka tulis hadis-hadis itu setelah menerimanya dari baginda. Dia terus tulis macam Abdullah ibnu Amru atau Abdullah bin Amru, anak Sayyidina Amru ibnu Al-As. Dia ni seorang yang mahir menulis. Dia pun tulis. Tu. Tetapi walau bagaimanapun bagi sahabat-sahabat Nabi, cara menghafal hadis-hadis itu lebih teguh daripada cara menulisnya. Tapi sahabat mereka terima cara hafal lebih kuat. Cara hafal itu lebih teguh. Cara hafal itu lebih kukuh daripada cara menulis. Dan ianya adalah lebih terkawal daripada kesilapan, kerana tabiat semula jadi orang-orang Arab itu kuat ingatan. Tambahan pula mereka itu bersifat adil disebab kekuatan imannya. Jadi orang Arab ni, tuan, mereka itu sangat terkenal sebagai satu bangsa yang mempunyai ingatan yang kuat. Mereka bukan hafal matan saja. Matan ni makna hadis, teks hadis tu. Mereka hafal dia punya sanad tu, an.
daripada seorang kepada seorang, dari seorang kepada seorang, dari seorang kepada seorang, dari seorang kepada seorang, sampailah kepada perawinya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai begitu sekali. Ya, kalau kata hadis sahih dengan syaratnya yang ketat itu, tak boleh ada cacat, tak boleh ada celah. Baru dapat status hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula mereka itu bersifat adil. Tuan-tuan kena faham ya. Sahabat-sahabat dalam pengajian kita kena faham para sahabat itu, mereka itu memang bersifat adil. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat itu semuanya adil belaka. Kalau yang tak ada, yang dia akan dicantah, dia akan dibersihkan. Sahabat ni kalau dia menyeleweng, dia akan dikeluarkan. Masa zaman Rasulullah SAW dekat-dekat nak hijrah, berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Waktu tu pun ada sahabat yang kena pangkah, kena cantai. Mereka itu keluar daripada mempercayai akan dakwaan Nabi, sehingga mereka itu terkeluar daripada agama kita. Mereka terkeluarlah kerana mereka tidak beriman. Menjadi kafirlah orang-orang yang kafir, bertambah-tambah kekafirannya, menjadi bertambah iman orang-orang yang beriman. Pada saat berlakunya peristiwa itu, bahkan ada yang sudah pun mulanya beriman, tiba-tiba keluar jadi kafir dengan sebab tak percaya. Jadi sahabat-sahabat mereka yang tinggal itu adalah orang yang pure keimanannya. Orang yang pure keimanannya. Yang munafik, ada sedikit jumlah orang yang munafik yang Nabi SAW kenal, mereka itu adalah munafik. Ini adalah sabit dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bagaimana golongan munafik itu yukhadi'unallah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Puak-puak munafik itu yang tinggal adalah mereka yang cuba perdaya Allah dan perdaya orang beriman, tapi mereka tak dapat perdaya, mereka tidaklah memperdaya melainkan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidaklah menyadarinya. Sampai ujung Nabi wafat, lepas itu berlaku satu gerombolan yang mengikut apa yang dibawa oleh ajaran Musailamatul Kazzab, nabi palsu yang mendakwa dia adalah nabi selepas Nabi Muhammad, kan? Kemudian kumpulan Musailamah ini menarik ramai juga yang sebelum itu adalah Muslim, orang Islam, bahkan ada yang terkenal turut berjuang bersama Musailamah dan mati bersama Musailamah. Na'udzubillah. Ketika Musailamah bangkit mendakwa dia nabi, ramai juga yang menyokongnya, dan kemudian sekali lagi pembersihan itu berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menghantar Khalid ibn Walid dan ramai tentera untuk memerangi tentera-tentera Musailamah Al-Kazzab. Ini sejarah, tuan-tuan. Baik. Dari usaha sahabat-sahabat baginda dalam hal penulisan hadis-hadis itu, maka banyaklah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terkumpul dalam tulisan pada masa hayat baginda. Jadi tentulah banyak, kan? Masa hidup Nabi berapa banyak hadis-hadis yang telah terkumpul. Cuma hadis-hadis yang terkumpul ini tentulah periwayatannya daripada jalur yang pelbagai. Statusnya juga adalah status yang pelbagai. Ada hadis yang disebut sebagai sahih, ada hadis yang disebut sebagai hasan, ada hadis yang disebut sebagai dhaif, bahkan ada hadis yang haram diriwayatkan, yang juga kadang-kadang termasuk adalah hadis yang maudhu', ya, dipanggil hadis yang maudhu'. Maudhu' ni maknanya ciptaan. Hadis-hadis ini
kadang-kadang tersebar dalam masyarakat, disebut juga sebagai hadis, padahal dia bukan hadis Nabi. Dia adalah hadis ciptaan yang haram kita meriwayatkannya. Kalau siapa-siapa dalam keadaan dia tahu kata hadis itu adalah palsu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hendaklah kamu sediakan untuknya satu seat, satu kursi di dalam neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Satu orang yang man hadatsa alayya man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas nama aku sengaja-sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sedialah untuk dia satu kursi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para imam-imam dulu tuan-tuan, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lain tuan-tuan, begitu gigih mengumpulkan akan hadis-hadis Nabi yang banyak. Imam Bukhari 16 tahun dia berkelana cari perawi-perawi hadis yang ada untuk dia kemudiannya menghimpun hadis-hadis Nabi daripada sejumlah 9,082 hadis, disaring tinggal 2,602 hadis sahih tu yang menjadi paling tinggi di dalam hierarki selepas daripada Quran, iaitu hadis Imam Bukhari, hadis Bukhari. Kemudian lepas pada tu baru hadis Muslim, hadis Bukhari Muslim, kemudian hadis Muslim. Al-Imam Muslim menghimpunkan 3,033 hadis. Sebenarnya dia kata, Imam, ada satu riwayat saya baca kisah Imam Bukhari ni, dia menghafal daripada jalur yang pelbagai, dia hafal daripada jalur yang banyak. Maksudnya kadang hadis tu bertindan-tindan tapi dia hafal. Dia kata yang sahih saja ada sekitar 100,000, yang tidak sahih ada 200,000 jalur dia, tapi disaring akhirnya tinggal daripada 9,082 satu tu dah berulang-ulang tinggal dalam 2,602. Bayangkan betapa telitinya dia, betapa telitinya Al-Imam Bukhari di dalam memastikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Itu pun para ulama dalam bidang ini masih lagi menemui kritikan sedikit kecil daripada hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ada sedikit yang tergelincir daripada status hadis yang sahih. Musnad Imam Ahmad ada sekitar 30,000 hingga 40,000 hadis Nabi. Al-Imam Abu Daud dia memilih hanya 4,800 hadis daripada 500,000 hadis daripada jalur dia. Sunan Tirmizi ada 3,956 hadis. Banyak lagi tuan-tuan. Ada Imam Ibnu Khuzaimah, ada Imam Malik di dalam kitab Muwatta, ada Ibnu Hibban dan sebagainya lagi yang telah juga menghimpunkan di dalam kitab-kitab mereka itu hadis-hadis. Tuan muslimin muslimat sekalian, mengenai masalah penulisan hadis-hadis Nabi dalam zaman baginda, sila lihat lampiran alif. Kita akan sambung pada bulan depan untuk masuk ke dalam perbincangan lebih detail tentang perkara ini di dalam lampiran alif, berkaitan masalah penulisan hadis ini dalam lampiran alif. Kita akan sambung pada bulan Disember nanti, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Yang baik dari Allah, salah silap itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والأذى والظلم والفتن ما ظهر منه وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.